Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana kita masih lagi dapat meneruskan PBDR kita pada hari ini. Cikgu percaya semua sihat. Okey, untuk hari ini kita akan kongsi berkaitan dengan hadis, iaitu di bawah standard pembelajaran 4.11 menyatakan makna hadis dan 4.12 menyatakan contoh-contoh perbuatan yang menjurus kepada keikhlasan. Hadis yang kita akan kongsikan pada hari ini ialah berkaitan dengan hati kita. Hati ataupun dalam bahasa Arabnya kalbu, anak-anak. Kerana bila hati kita suci, bersih, segala percakapan, tindakan kita akan turut menjadi baik, sempurna. Iaitu hadis dia, sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, innamal a'malu binniyat. Apa dia maksudnya? Sesungguhnya amalan itu dinilai dengan niat. Hadis ini adalah riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis sahih anak-anak, ya. Jadi kita nak kongsi berkaitan dengan hadis ini, ya. Pendek, mudah, ringkas, tapi banyak meninggalkan kesan dan makna dalam kehidupan seharian kita. Antara contoh amalan atau perbuatan seharian kita ialah seperti yang anak-anak tengok dalam gambar tu, kan? Iaitu pada setiap hari bagi kita yang mukallaf ini wajib kita solat. Solat itu adalah untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu anak-anak, kita juga kena jaga hubungan dengan makhluk-makhluk lain ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan yang tentunya hubungan sesama manusia. Selain manusia, dekat dunia ini pun ada haiwan, ada tumbuhan, dan kita kena berbuat baik pada semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala tu anak-anak, ya. Contohnya untuk menjaga hubungan sesama manusia, kita sering melakukan aktiviti bersama dengan rakan-rakan, dengan keluarga, dengan masyarakat. Contoh tengok gambar tu anak-anak. Gambar tu ada, itu gambar gotong royong kat sekolah tu. Bila gotong royong dia akan melibatkan ramai orang, bukan kita seorang je kan. Jadi ketika masa itulah kita cuba berinteraksi dengan kawan-kawan kita dengan cara yang baik. Begitu juga kadang-kadang ada aktiviti di sekolah. Kita akan membuat aktiviti, perbuatan yang berhubung terus dengan orang sekeliling kita. Ya, anak-anak. Di samping itu juga Allah ciptakan haiwan, anak-anak. Iaitu kucing. Gambar kucing kan. Kalau kita ada bela kucing, anak-anak, kita kena jaga dia. Kucing elok-elok, kita bagi makan. Kita jangan sakiti dia. Bila kita jaga, tanggungjawab kita untuk jaga, bagi makan dan keselamatan dia, anak-anaknya. Itulah antara contoh-contoh perbuatan seharian kita lakukan. Apa lagi anak-anak? Pergi sekolah, betul kan? Kita sekarang ialah PKP. Sebelum ni kita pergi sekolah. Isnin hingga Jumaat kita pergi sekolah, kita belajar kat sekolah anak-anak. Dan juga kadang-kadang dah balik sekolah, kita buat kerja sekolah. Itu pun amalan kita juga anak-anaknya. Jadi sepanjang tu anak-anak dalam kehidupan kita ni, kita banyak amalan yang kita buat. Kalau boleh, pastikan amalan-amalan kita buat itu, ada perbuatan kita itu yang mendatangkan kebaikan pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan negara kita. Berdasarkan hadis di atas tadi, dapatlah kita simpulkan anak-anak supaya segala perbuatan yang kita lakukan ini mestilah diniatkan kerana Allah. Kerana setiap perbuatan yang baik perlu diniatkan kerana Allah. Allah dia maha besar, maha mengetahui, dan dia juga adalah pemberi rahmat kepada kita. Jadi apa-apa perbuatan yang kita lakukan yang baik anak-anak, kita niatkan kerana Allah.
supaya kita sentiasa dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala ketika menjalankan aktiviti, tanggungjawab atau amalan-amalan yang perlu kita buat. Kenapa semua perbuatan dan amalan yang baik itu kita perlu niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak? Kerana semua perbuatan baik yang diniatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapat pahala. Allah akan bagi ganjaran, pahala kepada kita. Pahala itulah anak-anak yang akan menjadi bekalan kepada kita apabila kita meneruskan kehidupan di alam lain nanti. Apa di alam dia? Pandai. Iaitu bermula dengan alam barzah, seterusnya alam akhirat. Kerana selepas kita dimatikan di alam dunia, kita akan pergi ke alam barzah. Kemudian selepas alam barzah, bila berlaku kiamat, kiamat besar, kita akan pergi ke alam akhirat, anak-anak. Dan pahala itulah nantinya akan bantu kita dan menentukan di mana akhiran tempat kita. Tentu semua orang nak akhiran tempat dia nanti di alam akhirat sana nanti ialah syurga. Jadi niatkan semua amalan baik itu yang kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita, keluarga kita akan dapat sama-sama berkumpul di syurga Allah. Jadi untuk mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah, maka kita perlu ikhlaskan hati kita dalam segala perbuatan kita. Dan semua perbuatan yang kita lakukan itu mestilah kita hanya mengharapkan ganjaran atau balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan harapkan balasan daripada makhluk. Semua yang kita buat tu kerana Allah. Allah tahu apa yang kita buat dan apa dia akan berikan kepada kita. Kalau kita tolong mak ayah kita, kita niatkan kerana kita buat ni kerana Allah. Kita tolong cikgu kita pun, kita niatkan kerana Allah. Kita tolong kawan kita pun, kita niatkan kerana Allah. Dan kita tolong siapa-siapa sahaja, anak-anak, kita niatkan kerana Allah. Memanglah ada setengah orang dia suka tolong orang tu, tak suka tolong orang ni, mudah beri kerjasama pada orang tu tapi suka untuk bekerjasama dengan orang ni. Itu jangan. Kita buatlah segala amalan baik kita pada semua orang, pada semua makhluk, dengan diniatkan kita buat tu kerana Allah. Maka barulah kita dapat ganjaran pahala. Sekarang ni macam mana kita nak bentuk hati kita supaya suka membuat satu amalan baik, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia apa juga amalan baik kita buat tu ikhlas kerana Allah, bukan mengharapkan ganjaran daripada orang lain. Di antaranya anak-anak ialah kalau kita ada sedikit kelebihan, keupayaan, masa, yang penting ada lebih sikit wang, bolehlah kita bersedekah pada orang yang memerlukan. Paling senang anak-anak pernah jumpa tak? Dekat mana-mana kedai, dekat tempat kita bayar tu, nampak ada tabung. Tabung tu dia kata untuk anak-anak yatim, untuk orang miskin. Jadi lepas kita bayar tu ada sikit baki duit kita, duit siling ke apa, kita masukkan dalam tabung tersebut. Kerana bila kita buat macam tu anak-anak, secara tak langsung anak-anak, kita melatih hati kita supaya mudah rasa simpati dan cuba merasai kepada mereka-mereka yang berada dalam kesusahan dan memerlukan bantuan. Selain daripada bersedekah anak-anak, hati kita ni juga boleh dibentuk untuk menimbulkan rasa ikhlas dalam satu melakukan perbuatan amalan kerana Allah Subhanahu Wa Taala dengan menimbulkan rasa suka membantu orang lain.
Ada je peluang kita nak bantu orang, kita bantu anak-anak. Jangan pilih siapa-siapa. Siapa ke dia tu kita tak pilih. Janji apa yang dia lakukan itu ke arah kebaikan. Kita bantu dia. Ya? Contohnya kalau kita nampak kawan kita atau jiran kita nak memasukkan barang ke dalam kereta, kita tengok dia, kita pun pergi jumpa dia. Boleh saya bantu awak, mudahkan kerja dia. Ataupun kalau kita balik sekolah, kita nampak ada makcik tu angkat barang banyak nak masukkan dalam kereta dia, kita pun bantu makcik tu. Kerana kita timbulkan rasa tu, oh, kalaulah makcik ni ada orang tolong dia, tentu dia akan mudah kerja dia. Dan kita ikhlaskan hati kita bantu makcik tu dengan harapan nanti Allah juga akan mudahkan kerja kita, anak-anak. Itu cara dia macam tu, anak-anak. Cara macam tu. Hati kita ni kita bentuk melalui amalan kita. Baru dia boleh ikhlas dalam melakukan suatu perkara kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa tahu gambar ni kat mana ni tunjukkan. Pandai. Gambar dekat Baitullah yang ada di Mekah sana. Mekah ni tempat apa, anak-anak? Ya, betul. Tempat orang menunaikan ibadah haji atau umrah di Mekah sana. Jadi antara perbuatan yang boleh menjuruskan atau membentuk hati kita supaya sentiasa ikhlas dalam melakukan satu perbuatan kerana Allah ialah dengan menunaikan haji, anak-anak. Jadi kita sama-sama doa supaya nanti kita ada kemampuan untuk pergi menunaikan rukun Islam yang kelima tu, iaitu menunaikan haji di Baitullah tu, anak-anak. Kenapa, anak-anak? Bagi orang yang menunaikan haji ni, anak-anak, ada beberapa perkara yang perlu dilakukan, yang perlu diikuti, dan juga cara-cara yang mesti dipatuhi sepanjang menjalankan ibadah haji itu. Dia memerlukan kesabaran, ketabahan dan keikhlasan, anak-anak. Kerana bila di sana niat kita nak mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak, jadi bila kita ada cabaran sana, baru kita rasakan, wah, diri kita ini banyak lagi yang perlu kita lakukan yang menjurus ke arah mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan boleh menimbulkan rasa tawaduk kita, anak-anak, ketika berada di sana, di Mekah itulah. Itu yang kalau anak-anak ada opah ke ayah ke adik-beradik yang balik daripada Mekah, boleh kongsi cerita kat dia apakah cabaran-cabaran yang mereka hadapi di sana dan kesanggupan ataupun kebolehan dia menghadapi cabaran di sana tu, maka dia akan boleh membentuk hati dia menjurus kepada keikhlasan dalam segala perbuatan yang dilakukan sepanjang berada di sana. Selain daripada itu, anak-anak, hati kita ni boleh juga dibentuk supaya jadi ikhlas dengan menundukkan nafsunya ada kat dalam badan kita. Nafsunya, anak-anak, boleh ditundukkan dengan cara berpuasa. Kita bagi lapar dia. Bila lapar, dia akan menjadi lemah. Nafsu akan menjadi lemah. Maka bila jadi lemah, iman kita akan meningkat. Iman kita akan meningkat, maka mudahlah kita untuk membentuk hati kita supaya mudah berasa ikhlas dalam melakukan suatu perbuatan atau amalan dan sentiasa meniatkan amalan kita itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, anak-anak? Jadi lepas ni anak-anak bolehlah jawab latihan yang cikgu dah sediakan. Kalau tak faham juga, anak-anak, boleh terus hubungi cikgu. Sama ada nak WhatsApp ke, nak telefon ke, cikgu sedia akan cuba bersama dengan anak-anak untuk menjawab latihan tersebut. Okey, ya?